Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Bagi Sarawak, edisi Isnin 4 Disember. Berita Bagi Sarawak pagi ini kita mulakan dengan perkembangan ini. Projek pembangunan infrastruktur untuk menjadikan kawasan telaga air destinasi pelancongan menarik atau tourism belt terutama yang berasaskan sukan air bakal dimulakan tahun depan. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johaidin Openg berkata projek pembangunan yang melibatkan pelbagai infrastruktur itu dijadualkan siap dalam tempoh 3 hingga 4 tahun. Antara projek yang telah dirancang ialah pembinaan jalan dari Jalan Pehin Seri Adenan atau lebih dikenali Jalan FAC terus ke Telaga Air, pembesaran tebingan Telaga Air, pembinaan Masjid Terapung selain menyediakan kemudahan riadah. Selain destinasi pelancongan sukan air, kawasan bakau dan hidupan liar Telaga Air juga berpotensi untuk pelancongan gastronomi berasaskan makanan laut. Premier berucap pada Majlis Penangguhan Pesta Regata Telaga Air di Kuching. Beliau turut mencadangkan agar Pesta Regata Telaga Air diadakan secara 2 tahunan dan diselang-seli dengan penganjuran aktiviti lain bagi menambah pendapatan penduduk setempat. Terdahulu pada majlis itu, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri, memohon agar proses pembangunan infrastruktur dan fasiliti di kawasan Telaga Air dan Trombol dipercepatkan bagi menjadikan kawasan tersebut sebagai hub aktiviti sukan terkemuka di bahagian Kuching selain gateway kepada ekopelancongan khususnya di kawasan Kuching Wetland. Sementara itu, pasukan Pantai Damai GP Bin Laden dinobatkan Raja Sungai bagi Pesta Regata Telaga Air dan membawa pulang hadiah RM15,000 serta piala. Penduduk rumah lawang Sungai Tubau Silas di Ulu Sebau Bintulu akan dapat menikmati jalan akses yang lebih baik melalui pelaksanaan projek jalan kampung. Mereka tidak lagi terjejas setiap kali banjir berlaku. Timbalan Premier Datuk Amar Douglas Ugah Embas dalam satu kenyataan berkata Jabatan Kerja Raya Sarawak melalui projek itu telah melakukan kerja-kerja meninggikan paras jalan serta mendalamkan parit. Jalan sepanjang 750 meter itu juga akan diturap dalam masa terdekat. Beliau yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan bersama-sama Adun Jepak, Iskandar Turki berkesempatan meninjau projek tersebut Sabtu lalu. Lebih 300 pemain golf dari kawasan Parlimen Putrajaya mintai kejohanan golf Piala P194 Putrajaya. Timbalan Perdana Menteri merangkap Ahli Parlimen P194 Putrajaya, Datuk Seri Fadilah Yusof memberitahu ia menjadikan perhimpunan pemain golf terbesar sepanjang penganjurannya. Kejohanan ini mampu menjungkil lebih ramai bakat baharu termasuk pemain golf junior sekaligus membangunkan bakat-bakat baru yang berpotensi untuk diketengahkan mewakili negeri dan negara dalam sesuatu kejohanan. Beliau berkata demikian pada majlis penyampaian hadiah kejohanan golf Piala P194 di Kuching. Pada kejohanan itu, pasukan Dewan Undangan Negeri Dun Satok memenangi juara keseluruhan diikuti pasukan Dun Tupong, naib juara dan Dun Semariang tempat ketiga. Hadiah telah disampaikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Festival Cabaran Berakit Sungai Terusan di Long Tenggoa tidak sesuai diadakan pada penghujung tahun. Ekoran faktor cuaca seperti hujan yang kerap berlaku. Ahli Parlimen Lawas, Datuk Henry Sum Agung mencadangkan kepada pihak penganjur Persatuan Tagal Okolot untuk menganjurkan acara itu pada bulan dan masa yang sesuai. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian Persatuan Tagal Okolot Sarawak di Long Tengua, Terusan Lawas. Tambahnya lagi, Long Tengua sudah mempunyai akses jalan raya yang baik, justeru membolehkan pengunjung datang memeriahkan festival tersebut. Terdahulu, Timbalan Premier Datuk Amar Awang Tengah pada festival tersebut menyatakan acara itu bakal dimasukkan dalam kalender pelancongan negeri dan akan menjadi program tahunan. Tarikan semula jadi, lokasi strategik selain budaya kaum Tagal Okolot menjadi tarikan di Long Tengua. Penyakit AIDS dan HIV mesti dicegah walaupun jarang ditekankan dalam media massa kerana ia merupakan penyakit berbahaya. Presiden Sarawak AIDS Concern Society SACS, Steve Ashley Robert berkata, AIDS dan HIV bukan hanya boleh berjangkit melalui penyalahgunaan jarum, bahkan melalui seks bebas dan hubungan sejenis.
Justru, Stevie memberi komitmen SACS akan terus memainkan peranan menimbulkan kesedaran kepada masyarakat akan bahaya virus pembunuh itu. We want to provide the best service that we can, doesn't matter who they are, because if we select, pick and choose who they are, who to treat and who to give our service to, isn't that stigma and discrimination already, right? SACS juga katanya akan terus bertindak sebagai mediator bagi menggalakkan gaya hidup sihat dalam usaha mencegah penyakit itu. Stevie bercakap kepada pemberita RTM pada pertandingan mewarna bersempena Hari AIDS Sedunia di Samarahan. Orang ramai juga bersetuju kempen dan program kesedaran mengenai penyakit AIDS dan HIV perlu diperluas ke segenap lapisan masyarakat. During my high school time, we weren't aware of this HIV and also the AIDS. As now, as you can see, they're bringing a lot of university students into our mall to be aware of this HIV and also AIDS program. I believe that there should be more awareness of this. Turut diadakan pemeriksaan kesihatan percuma oleh Hospital Umum Sarawak serta saringan AIDS dan HIV. Miri Country Music Festival MCMF akan terus menjadi landasan dalam mempertemukan pemuzik tempatan dan antarabangsa. Wakil penganjur MCMF, Gracie Giki, berkata festival yang memasuki edisi ke-10 tahun ini akan membantu meningkatkan industri pelancongan di Miri. Bercakap kepada pemberita di Miri, Gracie yakin festival itu akan menjadi salah satu faktor yang akan mengangkat Miri sebagai hub acara antarabangsa. Festival yang berlangsung selama 2 hari dan berakhir Sabtu lalu menampilkan persembahan 9 pemuzik luar negara antaranya dari Amerika Syarikat dan Vietnam selain pemuzik tempatan Sarawak. Hujan lebat semasa festival berkenaan turut tidak mematahkan semangat peminat-peminat muzik country untuk sama-sama memeriahkan festival. Seni silat bukan sekadar untuk mempertahankan diri, tetapi ia juga membentuk keterampilan dan jati diri mereka yang mempelajari dan mengamalkannya. Dalam pada itu, mendidik pengamalnya supaya tidak mudah mengalah dan berjiwa besar, selain sentiasa menyemai dan menyemarak semangat pejuang-pejuang silam kita. Sehubungan itu, budaya persilatan yang telah lama bertapak ini perlu dikekalkan agar dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat. Demikian menurut Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNAS Datuk Dr. Azhar Ahmad dalam teks ucapannya yang dibacakan Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pembangunan Murid JPNAS Jaya Uki pada penutupan pertandingan seni silat persembahan Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah Daerah Bintulu di Bintulu. Pertandingan yang julung kali diadakan itu melibatkan 10 pertubuhan seni persilatan dan mempertahankan diri daripada sekolah-sekolah di Bintulu. Ia bertujuan untuk mencungkil bakat di kalangan para peserta selain memartabatkan warisan bangsa yang telah diwarisi sejak turun-temurun. Pasukan SK Jepak telah menjuarai kategori sekolah rendah manakala SMK Bintulu pula menjuarai kategori sekolah menengah. Pertandingan yang dihoskan Sekolah Kebangsaan Kampung Baru Bintulu itu telah mendapat sokongan sepenuhnya Majlis Seni Sarawak, pasukan petugas pelancongan bahagian Bintulu, pejabat residen Bintulu dan rumpun silat Sarawak. Pasukan SK Jepak telah menjuarai kategori sekolah rendah manakala SMK Bintulu pula menjuarai kategori sekolah menengah. Terdahulu dalam ucapannya, Pegawai Pendidikan Daerah Bintulu, Samri Suhaili berkata pihaknya akan menjadikan pertandingan tersebut sebagai acara tahunan pada masa akan datang. Berita Pagi Sarawak berakhir di sini. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dari Sungai hingga Segara, Palestin pasti merdeka.